Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jadi untuk memberkati majlis ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya sama-sama kita mengaminkan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang mempertemukan kami di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berkumpul di dalam majlis sidang media Ramadan bersama kali ini adalah kerana-Mu dan ingin mencari keredaan-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkati dan rahmatilah setiap usaha kami dalam membantu saudara di Palestin, Syria dan Yaman serta pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sesungguhnya setiap usaha yang kami laksanakan ini tidak akan berjaya tanpa izin-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban yang kami lalui tahun ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita sekali lagi dalam majlis yang penuh keberkatan pada pagi ini. Selamat datang diucapkan kepada seluruh tetamu pada hari ini dalam sidang media kempen Ramadan bersama. Rancang Ramadan Anda. Jadi bersama kita pada pagi ini, di sebelah kanan saya Ustaz Awang bin Sufyan, Ustaz Awang Sufyan bin Awang Piut, CEO Aman Palestin Berhad, dan di hujung sana Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad Fadil, Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Berhad, dan saya sebagai pengerusi majlis pada hari ini Khairul Amin bin Ibrahim, Pengurus Operasi Wilayah Malaysia Aman Palestin. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Ramadan bakal menemui kita dan sudah pasti persediaan untuk menemui Ramadan juga perlu kita persiapkan. Kami di pihak Aman Palestin telah memulakan langkah untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan pelaksanaan kempen Ramadan bersama Rancang Ramadan Anda. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad Fadil, Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Berhad, bagi menyampaikan kenyataan media dan perasmian kempen Ramadan bersama Anjuran Aman Palestin tahun 2022. Silakan. Ya, mungkin. Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini, pada rakan-rakan media. InsyaAllah saya akan bacakan kenyataan media sebenarnya kempen Ramadan bersama Palestin. Ramadan semakin hampir, 45 hari lagi kita akan menyambutnya. Bahangnya kian terasa.
kita dan seluruh umat Islam sedunia pastinya tidak sabar untuk menyambut tetamu agung ini. Namun, Ramadan yang sepatutnya disambut dengan meriah tidak berpihak kepada warga Palestin, Syria dan Yaman. Bulan yang disambut dengan pesta ibadah dan berkumpul beramai-ramai dalam suasana yang aman tidak dapat dikecapi oleh mereka yang sentiasa berada dalam keadaan terancam. Pada tahun lalu, Palestin dikejutkan dengan serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh tentera rejim Israel dan mengakibatkan tercetusnya Perang Saiful Quds ataupun Perang Pedang Al-Quds. Kawasan yang paling terjejas adalah di Gaza dan ianya berlaku pada penghujung Ramadan. Lebih menyayati apabila sebahagian Masjid Al-Aqsa turut mengalami kebakaran dan kerosakan akibat tindakan penduduk haram Israel yang melakukan kerosakan. Berikutan daripada peristiwa tersebut, persediaan bagi sebarang kemungkinan perlu dilaksanakan lebih awal pada tahun ini. Ramadan yang bakal disambut bukan hanya memberikan kemeriahan kepada kita dalam negara yang aman, malah kita sangat berharap saudara kita di bumi Palestin, Syria dan Yaman turut menikmatinya. Pelaksanaan kempen Ramadan bersama tahun ini akan membawa masyarakat untuk lebih bersedia bagi memantapkan diri dalam melaksanakan kebaikan. Dalam masa yang sama, membantu rakyat Palestin, Syria dan Yaman dengan merasai buah-buah kebajikan yang kita hulurkan. Pada tahun ini, Aman Palestin meletakkan tema Rancang Ramadan Anda sebagai tema utama kempen Ramadan bersama. Jadi merancang Ramadan adalah satu usaha dan galakan kepada masyarakat supaya bersedia dengan amalan yang terbaik untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan dan tidak melepaskan walau sedikit peluang kebaikan yang ada di dalamnya. Dengan perancangan yang baik, setiap hari di bulan Ramadan dapat diisi dengan ibadah yang istiqamah dan memberi manfaat kepada para penyumbang dan penerimanya. Projek cabaran sedekah subuh, di antara produk yang kami tawarkan, yang kami usahakan, projek cabaran sedekah subuh yang membuka ruang masyarakat menyumbang serendah RM10 setiap awal pagi di bulan Ramadan dan sedekah pahala 1000 bulan sebanyak RM50 pada 10 hari terakhir Ramadan. Sudah pasti membantu kita lebih fokus dan istiqamah dalam bersedekah serta menjiwai kesukaran saudara kita di sana. Begitu juga dengan penerima manfaat khususnya warga Palestin, Syria dan Yaman. Manfaat ini dikhaskan buat 7,000 keluarga ibu tunggal dan juga usaha membaik pulih Masjid Al-Aqsa. Aman Palestin meletakkan fokus kepada kedua manfaat ini setelah meneliti kehidupan dan keperluan yang amat diperlukan buat ibu tunggal yang serba kekurangan dan keadaan Masjid Al-Aqsa yang memerlukan kerja-kerja membaik pulih. Turut dibuka kepada masyarakat yang berinfak dalam pakej yang ingin berinfak dalam pakej tajaan iftar berbuka puasa bernilai RM50 dan hadiah raya bernilai RM150 yang akan diberikan kepada warga Palestin, Syria dan Yaman. Dengan sasaran agihan sebanyak 7 juta, RM7 juta, Aman Palestin yakin bahawa lebih ramai mereka yang memerlukan bantuan mendapat manfaat daripada kempen yang dianjurkan ini. Aman Palestin juga akan melaksanakan insya-Allah misi pertama ke Yaman pada hujung minggu ini dengan jumlah bantuan sebanyak $100,000. $100,000. InsyaAllah kita akan memberikan sumbangan dalam sektor pendidikan dan perubatan di samping kotak makanan, pakaian musim sejuk dan pam air yang akan memberi manfaat sekitar 7,000 orang warga Yaman di sana insyaAllah. Ini juga sebahagian daripada persediaan memasuki bulan Ramadan dalam melihat keperluan utama dan keadaan semasa di sana. Jadi untuk di Yaman insyaAllah kita akan cuba hantar bantuan kita di 3 tempat di Sayun, Ma'arib dan juga Syabuah insyaAllah. Justru Aman Palestin mengajak anda semua dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan kempen Ramadan bersama dengan harapan kemeriahan Ramadan tahun ini dapat dikongsi bersama. Sentiasalah bersama Palestin dalam berjuang mempertahankan Masjid Al-Aqsa, keseluruhan Palestin, Syria serta Yaman demi mempertahankan kedaulatan Islam dan seterusnya meletakkan diri kita sebagai umat Islam yang bertanggungjawab terhadap kebajikan
saudara kita yang memerlukan bantuan. Ayuh kita bangkit berjuang bersama. Wallahu a'lam. Di saat kita di sini teruja menyambut kedatangan bulan Ramadan, mereka di sana يحسوا انه في بهجة للعيد لرمضان بدنا نقرب رمضان قال يعني اذا اجى رمضان لا في يعني سحور ركزين بهالكلمة منيح نجيب يعني اذا بدنا كيلو جبنة حقه صار هديك الحسبة. mereka juga teruja seperti kita. Namun dengan ketiadaan bekalan makanan, Ramadan kali ini seperti tiada bezanya dengan bulan-bulan lain bagi mereka. قال بده تفاح قال له ال4 كيلو ب10,000 نشهد قال له اجى صار يبكي ويخبط بده وما معنا نجيب له. طيب شو بدنا نعمل له؟ Bukan sekadar itu, tangisan anak yang menahan lapar sudah menjadi makanan keluarga ini. هيك بتبكي كمان بيلزمها كثير اغراض ومقصرة بطريقة يعني. Adakah anda sanggup melihat mereka terus menderita? Ayuh, bersama Aman Palestin, kita bantu keluarga ini di dalam kempen Ramadan bersama Palestin, Syria dan Yaman. Setiap sumbangan anda mampu memberikan senyuman kepada mereka. Setiap Muslim pastinya berasa amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Begitulah saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Mereka juga berhak untuk menikmatinya bersama. Namun begitu, pada saat ini mereka diuji dengan kehidupan yang amat sukar. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan pada tahun ini melalui kempen Ramadan Bersama Palestin, Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin. Ingat, sedekah yang paling utama ialah sedekah di bulan Ramadan. لا يروي عطش الروح إلا باب الريان
Alhamdulillah, dengan tayangan video sebentar tadi, maka rasmilah kempen Ramadan Bersama, Rancang Ramadan Anda, Anjuran Aman Palestin Berhad tahun 2022. Majlis seterusnya adalah sesi penerangan ringkas berkaitan kempen Ramadan Bersama yang dianjurkan oleh Aman Palestin tahun ini. Majlis sekali lagi mempersilakan Ustaz Muhammad Fahad Muhammad Fadil, Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Berhad untuk sesi penerangan ringkas kempen. Dipersilakan. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah saya ceritakan ringkas, serba ringkas kempen Ramadan Bersama kita pada tahun ini. Ini merupakan tahun yang kedua lah yang kita gunakan nama Ramadan Bersama. Jadi insyaAllah pada tahun ini kita meletakkan ada 5 produk ataupun 5 peluang kebaikan yang boleh kita salurkan lah kepada mereka yang memerlukan di Palestin, Syria dan Yaman. Kalau lihat di depan ni kita ada tajaan iftar. Tajaan iftar ni tajaan untuk berbuka puasa lah, berbuka puasa yang kita berikan kepada orang di sana untuk mereka berbuka puasa serendah RM50 untuk seorang. Kemudian kita ada hadiah raya. Hadiah raya ni biasanya kita akan bagi pada 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir untuk menyambut hari raya nantilah, supaya mereka dapat juga rasai seperti mana kita rasalah kan. Kita beli baju baru dan sebagainya. RM150 untuk seorang. Tabung Ramadan Karim merupakan peluang yang paling paling mudah lah. Mungkin ada orang tak dapat mampu untuk menyumbang dengan jumlah yang besar. Jadi kita buatlah, kita open, kita buka kepada orang ramai. Bolehlah sedekah serendah RM10 ataupun nak bawah RM10 pun boleh kan, RM5 kan sebagainya. Itu tabung Ramadan Karim lah yang akan kita gunakan kepada mana-mana peluang yang ada tu, insya-Allah. Kemudian 2 yang besar tadi yang saya sebutkan dalam kenyataan media tadi, CSS ataupun cabaran sedekah subuh. Kalau kita tahu tadi, sedekah yang paling baik adalah sedekah ketika bulan Ramadan lah. Dan antara waktu yang terbaik untuk bersedekah ialah waktu subuh, waktu awal pagi. Mana kita mulakan kehidupan kita dengan bersedekah, dengan memberikan bantuan kepada orang ramai lah. Jadi itu di antara galakan kami untuk kita buat package ataupun produk CSS, cabaran sedekah subuh. Jadi kita nak galakkan kepada orang ramai untuk bersedekah minimum RM10 lah sehari, maknanya cukup sebulan RM300. Dan kita fokuskan kepada produk ini kepada ibu tunggal lah, keluarga ibu tunggal. Yang kita sasarkan sebanyak 7,000 lah, 7,000 ibu tunggal, keluarga ibu tunggal untuk kita santuni pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Kemudian yang terakhir, tapi bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, maknanya pahala 1000 bulan. Kita nak ajak orang ramai untuk bersedekah, menyumbang dalam menggapai pahala ataupun manfaat malam Al-Qadar lah, malam Al-Qadar. Sebab 1000 bulan? 1000 bulan tu merujuk kepada Lailatul Qadar kan. Maknanya kita kena cuba cari peluang dan ruang 10 malam terakhir ni, kita letak dia tu RM50 satu malam, maknanya cukup 10 hari RM500 lah. Itu lot untuk kita baik pulih Masjid Al-Aqsa. Jadi di antara projek untuk baik pulih ni Masjid Al-Aqsa ni, antara yang kita buat adalah untuk penyelenggaraan lah, maintenance untuk baik pulih pintu, lantai, bilik wuduk, tanda dan sebagainya untuk Masjid Al-Aqsa. Dan juga ada juga keperluan untuk kita beli satu peti ais besar untuk mengisi air, untuk kita berikan air yang sejuk yang yang berkualiti kepada masyarakat ataupun jemaah yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan juga kita untuk pembelian pam air untuk pembersihan Masjid Al-Aqsa. Ini yang baru, yang first kita cuba minta untuk pihak kami Palestin di Gaza untuk menilailah apa keperluan semasa di sana nanti, insya-Allah. Jadi kita akan melihat dari semasa ke semasa apa keperluan yang mendesak di Masjid Al-Aqsa lah, insya-Allah. Jadi tema yang kita bawa pada tahun ini, rancang Ramadan anda. Maknanya peluang kebaikan terlalu banyak Ramadan ni. Tapi kita nak cuba masyarakat cuba rancang yang terbaik. Kan, bentuk yang terbaik. Kalau nak semua kebaikan, bolehlah rebut semua kan. Maknanya masuk dalam tajaan iftar,
hadiah raya, cara sedekah subuh, hatta sampailah 10 malam terakhir lah untuk dapat semua kebaikan yang ada. Tapi dalam mungkin kapasiti yang kita yang kurang ataupun ada kekurangan dan sebagainya, mana kita pilih lah dan kita rancang betul-betul supaya setiap detik, setiap masa, setiap ruang peluang yang ada pada Ramadan ni tak disisirkan lah, tak disisirkan. Dan kita nak bawa supaya masyarakat sedar lah di sebalik kehangatan kita berpesta ibadah dekat Malaysia ni, ada saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman yang mungkin tak dapat menikmati kan. Jadi kita bantu mereka ni supaya mereka juga dapat menikmati ibadah, solat, tarawih dan sebagainya tanpa memikirkan keperluan makan, minum dan sebagainya lah kan. Bila mana kita bantu mereka dari sudut kebajikan tersebut lah, insyaAllah. Itu sedikitlah penerangan tentang kita punya kempen Ramadan bersama pada tahun ini, insyaAllah. Ada dua mic. Okay, terima kasih kepada Ustaz Farhan atas penerangan ringkas kempen Ramadan bersama tersebut. Jadi selain daripada kempen ini, kita ada juga produk jualan istimewa yang dibawa oleh kedai amal Palestin. Jadi majlis dengan sukacitanya nak menjemput Akhil Khairuddin, pengurus kedai amal Palestin. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini adalah julung-julung kali lah kita memperkenalkan produk ini. Hari pertamanya kita ada dua produk utama untuk Ramadan dan juga Syawal pada tahun ini. Satunya adalah kurta Al-Quds. Kurta Al-Quds dan juga kurma Mekjul. Boleh? Ini adalah baju kurta kita yang kita keluarkan. Baju ni kita keluarkan sebanyak 5 warna. Ada ungu, ada warna krim, hitam, navy blue dan juga warna hijau lah. Dan juga kita ada dua pilihan tengkuk yang berbeza, ada seperti satunya adalah teluk belanga dan juga cekak musang. Yang kita boleh tengoklah sendiri dekat slide ni lah. Okey, seterusnya. Untuk baju ni kita tawarkan pada harga RM89. Dia termasuk dengan kita bagi free gift perfume, dan juga baju-baju ini adalah disulam khas lah. Ada satu logo khas, logo yang menyatakan Al-Quds kat situ sebagai sokongan kita lah. Lepas tu dia akan ada hidden zip lock untuk kita memudahkan wuduk kita lah. Seterusnya, ini juga adalah produk utama kita yang kita akan lancarkan pada tahun ini, kurma Mekjul. Yang ini kita import sendiri daripada Palestin lah, daripada ladang-ladang milik orang Palestin. Ladang ni kita import khas daripada Ariha dan Jericho lah dekat Palestin. Dan 100% keluaran ini adalah dituai oleh milik orang Islam lah dekat Palestin. Kita tak deal terus dengan Israel ke apa semua, tapi kita deal terus kepada rakyat Palestin lah. Jadi kita dapat membantu dari segi ekonomi dan juga segi perniagaan mereka lah. Ni adalah tuai yang terkini pada bulan Disember, penghujung bulan Disember hari itu, dan harga yang ditawarkan adalah RM90 untuk pack 1 kilo, RM55 untuk pack 500 gram, dan juga RM30 untuk pack 250 gram. Dan sasaran kita pada tahun ini adalah menjual sebanyak 15 tan lah. Dari segi untuk setahun ni lah, untuk sepanjang bulan Ramadan ni lah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Khairuddin untuk penerangan produk istimewa Ramadan di bawah kedai amal Palestin. Jadi sesi seterusnya adalah sesi soal jawab. Jadi saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya sebarang persoalan yang berkaitan kempen Ramadan bersama ataupun lain pada tu pun kita cuba jawablah, insya-Allah. Okey, boleh mula lah.
Sila yang sudah. Sasaran agihan 7 juta ni untuk semua 5 projek. Sasaran agihan tu sasaran agihan minima kita targetkan sebanyak 7 juta untuk ke 5 projek lah. Dan untuk ke 3 tempat. So kita ada Palestin, Syria dan Yaman lah. Tapi basically biasanya kita akan fokus pada Palestin dalam 52% itulah. Kemudian bakinya pada Syria, Yaman, atau Malaysia dan Indonesia pun ada juga kita bantuan lah sedikit, insyaAllah. Nanti saya tambah sikit. Sasaran kita 7 juta tu adalah untuk kempen khusus Ramadan bersama ataupun rancang Ramadan anda untuk tahun ni. Tetapi untuk projek-projek pembinaan hospital, pembinaan yang lain, pembinaan perumahan masih berjalan seperti mana biasa. Jadi maknanya kita memang mengalu-alukan juga kepada orang ramai untuk terus memberikan sumbangan kepada projek-projek wakaf pembinaan yang telah kita jalankan, yang sekarang ini sedang berjalanlah. Pembinaan hospital mental di Gaza, pembinaan hospital Al-Razi di tebing barat, dan juga unit-unit perumahan, rumah-rumah yang telah diruntuhkan pada perang tahun lepas, dan kita meneruskan pembinaannya untuk Ramadan pada kali ini, insyaAllah. Sila yang Okey. Platform untuk diorang sebab dia ada demikian Okey, kita hari ni kita melancarkan kempen bersama-sama. Jadi sebenarnya hari inilah secara rasminya, officialnya dah bolehlah orang ramai untuk menyumbang dalam kita punya package sumbangan yang ada, insya-Allah hari ni. Dan kita akan teruskan sehinggalah habis bulan Ramadan lah. Dan masih juga ada juga sebahagian kempen ataupun produk tu berjalan. Contohnya tabur Ramadan Karim tu umum kan. Jadi akan berjalan sampailah penghujung ataupun pertengahan bulan Mei. Tengah bulan Mei, insya-Allah. Okey, platform insya-Allah untuk platform sumbangan boleh terus ke website kami lah. Kita ada amanpalestin.co, satu lagi jommenyumbang.com. So dua platform ni boleh, dalam tu ada semua kempen yang ada, khususnya kempen Ramadan pun ada dalam tu. Jadi boleh lihat dan juga ni. Dan juga kita ada juga 20 cawangan lah seluruh Malaysia ni. Jadi kalau nak jemput untuk Aman Palestin bagi tazkirah Ramadan ke, ataupun untuk mengisi mana-mana slot kuliah duha, kuliah zuhur di premis masing-masing, boleh jemput je kami punya cawangan-cawangan yang ada seluruh Malaysia ni lah, ada 20 cawangan, insya-Allah. Tadi ada produk-produk yang jualan, ada dia punya keuntungan memang memang kewujudan kedai amal Aman Palestin ditubuhkan untuk kita, di samping kita memberikan kesedaran kepada masyarakat Malaysia untuk memberikan sumbangan kepada Palestin, tapi kita juga berusaha dengan cara menjual produk-produk yang berkaitan dengan Palestin. So jadi macam tahun lepas kita sebenarnya dah mulakan penjualan kurma. Penjualan kurma daripada Ajwa dan juga kurma majhul ataupun mejul yang datang daripada Jericho ni. Dia memang daripada ladang Palestin. Jadi di samping kita membantu ekonomi rakyat Palestin, kita juga dapat memberikan kembali semula keuntungan tu kepada rakyat Palestin. Jadi setiap hasil jualan yang kita buat, tahun lepas kita dapat keuntungan RM137,000 daripada kedai amal Aman Palestin, dan kita telah berikan keseluruhannya kepada Aman Palestin. Dan kita harapkan hasil penjualan kita pada tahun ini dapat memberikan pulangan yang besar juga kepada bantuan kepada Palestin itu sendiri. Jadi itu sebab yang kita tempah ataupun yang kita dah beli dah sampai dah pun 15 tan, sebanyak 15 tan kurma majhul dalam bahasa Arabnya ataupun mejul dalam bahasa Malaysia kita lah, dah sampai dah, dan memang kita mulakan penjualannya pun daripada sekarang. So bagi siapa-siapa yang ingin mengambil bekalan, boleh ambil daripada kita, sebab keseluruhannya memang pertamanya memang kita gunakan juga untuk kos pengurusan kedai, biasalah tu kan, untuk pembelian barangan dan sebagainya, dan yang besarnya kita bagikan sumbangan untuk membantu rakyat Palestin.
kan dalam apa-apa yang kita boleh berikan. So semoga hasil jualan ni juga memberikan kekuatan juga kepada Aman Palestin untuk terus memberikan sumbangan kepada Palestin. Yang kurta sama juga. Itu kita bekerjasama dengan salah satu syarikat yang ada di Malaysia ni. So penjualan yang kita buat sekarang ni adalah dalam bentuk pre-order. So jadi maknanya kita berdasarkan kepada order daripada orang ramai. Jadi kita terus minta kilang tu untuk buat. Dan insyaAllah sekarang ni kita dah buka untuk pre-order dan pembahagiannya akan bermula pada, maknanya kita akan post kepada pembeli-pembeli bermula Ramadan bermula Ramadan sehingga pertengahan Ramadan. Tadi ada mention berkenaan dengan baik pulih Masjid Al-Aqsa. Jadi sebelumnya Aman Palestin pernah tak buat berkenaan dengan baik pulih Masjid Al-Aqsa ni? Dan mungkin boleh Ustaz ceritakan sikit bagaimana keadaan situasi Masjid Al-Aqsa sekarang ni? Adakah ia sedang dikawal oleh tentera jin Israel ataupun masih lagi umat Islam boleh melaksanakan solat di sana? So sebelum ni memang kita setiap tahun kita memberikan bantuan untuk baik pulih, bukan sahaja baik pulih Masjid Al-Aqsa, tapi juga memberikan peralatan-peralatan yang boleh membantu ataupun membaik pulih Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Sebelum ni kita juga berikan kepada Majlis Ulama Palestin yang diketuai oleh Syekh Dr. Ikrimah Sobri. Kan kita telah salurkan bantuan lebih kurang dalam 50,000 euro dan kepada dia untuk wakaf di Masjid Al-Aqsa dan juga untuk membayar gaji imam-imam di sana. Yang kita boleh bantulah walaupun kita tahu pembiayaan wakaf datang daripada kerajaan Jordan, tapi kita juga memberikan bantuan kepada Masjid Al-Aqsa. Dan dari segi macam masjid Hospital Ar-Razi yang kita bagi bantuan lebih kurang dalam 180,000 USD. Dan sedang maknanya kita bagi bantuan untuk bilik kecemasan ataupun ICU di hospital tersebut. Kita lengkapkan keseluruhannya sebab kebiasaannya bila berlaku serangan kat Masjid Al-Aqsa, ada orang yang cedera, tempat yang masjidnya adalah hospitalnya adalah hospital wakaf. Jadi sesiapa para pesakit yang datang akan masuk ke sana tanpa apa-apa bayaran. Jadi mungkin ada bayaran, orang kata bayaran sebagai bayaran macam kita lah hospital kesihatan bayar RM1, RM2 macam tu. Tapi Alhamdulillah maknanya dengan kewujudan yang kecemasan ni, dia dapat memberikan khidmat kepada lebih 40,000 orang yang penduduk yang ada di sana lah. So itu di antara usaha kita dan kita cuba juga untuk melihat seperti mana yang kita buat di Gaza, pembinaan hospital, dan kita minta proposal juga daripada pihak di tebing barat untuk memberikan kami proposal apa hospital, bagaimana pembinaan hospital yang baik untuk kita laksanakan di Masjid Al-Aqsa. Jadi untuk itu di antara yang kita buat selain daripada bantuan-bantuan makanan, itu yang biasalah kepada keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yang susah yang kita berikan di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Jadi macam tahun lepas juga kita juga memberikan bantuan kepada Murabitin. Murabitin ni orang-orang yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Sebab tahun lepas bermulanya perang Saiful Al-Quds adalah kerana serangan yang dilakukan oleh Israel ke atas Masjid Al-Aqsa. Bermulanya di sana dan penduduk Masjid Al-Aqsa pada ketika itu memohon bantuan daripada saudara-saudara mereka yang berada di Gaza. Kita sebut di Gaza lah, dan akhirnya penduduk Gaza, pejuang-pejuang maknanya rakyat Palestin di Gaza memberikan bantuan dalam bentuk perang yang telah kita saksikan pada tahun lepas ataupun kita sebut sebagai perang Saiful Quds, perang pedang Al-Quds. Dan keadaan itu sebenarnya masih lagi berlanjutan pada masa sekarang. Tidak ada kebebasan untuk rakyat Palestin secara bebas sepenuhnya. Walaupun baru-baru ni kita ada dengar berita tentang Syekh Raid Salah yang telah dibebaskan daripada tahanan rumah 15 tahun kena tahan, tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa, dan Alhamdulillah minggu lepas dia telah alhamdulillah dapat dibenarkan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi sebenarnya keadaan di sana semakin kritikal. Ramai rakyat Palestin yang masih ditahan, terutamanya para pemuda kan yang ditembak, ditahan tanpa ada apa-apa bukti jenayah, tanpa ada apa-apa sebab kan. Dan cara mereka menahan bukan biasa-biasa kan, tapi diorang terus rumpuh rumah, pecahkan rumah, tangkap saja siapa yang diorang nak tangkap dan terus dimasukkan ke dalam penjara. Jadi itu suasana yang berlaku di Masjid Al-Aqsa ataupun di kita sebut di tebing barat lah. Masjid Al-Aqsa terletak di tebing barat dan keadaan itu semakin kritikal dan kita pun tak tahu. Kita berdoa semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi mereka dan mereka dapat melaksanakan ataupun
melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ni dengan penuh ketenangan. Kita tak maulah maknanya seperti berlaku pada tahun lepas berlaku juga pada tahun ini. Walaupun keadaan tu kemungkinan tu sangat-sangat tinggi sebab keadaan yang sangat-sangat tidak stabil dan tak menentu di Masjidil Aqsa itu sendirilah. Maksudnya kerja baik pulih Masjidil Aqsa ni masih berterusan dan sebenarnya ada tak cabaran yang diganggu oleh Israel sendiri ke? Tu keadaan tu memang biasa, memang sentiasa sahaja ada gangguan daripada pihak Israel. Hatta projek untuk iftar di Masjidil Aqsa pada tahun ni pun sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan sebab pihak Israel menghalang mana-mana bantuan daripada luar kan untuk memberikan bantuan masuk ke Masjidil Aqsa. Itu sebab maknanya kita sangat berhati-hati dalam perkara ni dan kita cuba untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun banyak rakan-rakan ataupun partner kita yang mereka rasa agak mustahil untuk melaksanakan program iftar di dalam Masjidil Aqsa. Tapi insya-Allah pada tahun ni kita akan cuba juga dan usaha-usaha terutamanya untuk bukan sahaja untuk membaiki Masjidil Aqsa ya, tetapi rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Aqsa juga menghadapi keadaan yang sama. Bukan senang untuk kita membaik pulih rumah-rumah yang ada yang dimiliki oleh rakyat Palestin sendiri sebab polisi Israel mereka ingin supaya rumah-rumah yang ada di sekeliling rakyat Palestin tu dirobohkan. Kan dia orang robohkan, banyak dah yang dirobohkan. Itu sebab di antara projek besar kita juga adalah kita membaik pulih, membina semula rumah-rumah rakyat Palestin yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. Itu yang berlaku lah. So ada soalan lain? Harap sila. Sila Ferdinand. Ini kena. Okey, untuk produk untuk produk baju kurta Al-Quds tu kita boleh order di baju amanpalestin.com. Dan situ kita dah ada senarai-senarai baju lah. Pilihan saiz apa semua, pilihan baju, pilihan teluk, pilihan jenis collar, yang tu boleh pilih dari situ, baju amanpalestin.com. Kalau untuk Kurma Mekjul pula, boleh terus kepada kedai Aman Palestin, boleh search FB, kita akan bagi tahu dekat situ lah. Saya nak sentuh juga tentang misi kami ke Yaman pada hujung minggu ni. Kita jangkakan maknanya dalam 20-21 hari bulan insya-Allah kita akan bertolak. Kemungkinan akan makan masa selama 10 hari lah di sana. So kita mengharapkan semoga semua yang mendengar, yang ada di depan ni mendoakan agar kita punya misi berjaya. Dan insya-Allah nanti kita akan buat jemputan juga kepada media-media untuk yang kali ini mungkin kita sebab adalah kita punya misi julung kali yang pertama kita masuk, di samping kita nak melihat keadaan yang sebenar, kita sebenarnya telah melaksanakan projek-projek kita untuk bantuan Yaman sebelum ni. Kita dah ada kawasan kemah perkemahan Palestin di Yaman, di Ma'arib. Di Ma'arib, dan kita akan tengok dan kita juga membawa seorang doktor pakar untuk bersama-sama kita menilai keadaan kesihatan di sana dan memastikan apa lagi keperluan-keperluan kesihatan yang perlu kita berikan kepada rakyat Yaman. Sebenarnya hakikatnya Yaman ni dia terlindung sedikit daripada media. Keadaan yang paling susah sebenarnya adalah di Yaman. Kan, walaupun kita mendengar di Gaza, kita mendengar di Syria, kita mendengar di tempat-tempat lain, tapi sebenarnya Yaman keadaan dia sangat-sangat teruklah dalam keadaan politik yang kita pun tak tahu mana satu pemerintah yang diiktiraf, dalam keadaan maknanya kekurangan makanan yang keterlaluan kan, dan juga macam-macam masalah yang berlaku di Yaman. So jadi itu adalah asas untuk kita mengadakan misi kita ke Yaman pada kali ini, dan insya-Allah selepasnya ada misi-misi yang seterusnya untuk kita hantar ke Yaman lah. Ya, ada lagi soalan? Nak tanya misi Yaman pun boleh tanya. Ya.
adakah ada juga bantuan keselamatan untuk rakyat Malaysia pada tahun ini? Okey, baik. Walaupun kita fokus utama kita memang 80-90% di luar di Palestin, Syria dan Yaman, tapi kita masih lagi meletakkan sedikitlah sebahagian tanggungjawab Palestin juga untuk kita cover, untuk kita bantulah orang-orang yang memerlukan di sekitar kawasan kita lah, di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Jadi tahun lepas pun kita masih lagi bantu. Kita ada hadiah Ramadan yang kita berikan kepada rakyat Malaysia sendiri. Kita akan pilih lah yang mereka yang memang terkesan dengan COVID, terkesan dengan banjir dan sebagainya, dan kita akan berikan kepada mereka lah berdasarkan keperluan semasa dan juga berdasarkan juga kepada berapa banyak kutipan yang dapat kita kumpulkan lah untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Ada lagi soalan ada? Contoh kurma Mejul tak bawa ada? Tak boleh bagi rasa. Ada lagi soalan? Soalan daripada Facebook ada lagi? Satu soalan, bolehkah orang awam nak sertai misi? Sebab rakan saya sendiri nak bayar, saya nak pergi dan terusnya dia sanggup bayar sendiri. Ada soalan komen. InsyaAllah untuk misi-misi akan datang ni lah, sebab untuk misi Yaman ni kita memang hadkan bilangan yang pergi, sebab bilangan yang pergi pun 5 orang saja, sebab keadaan Yaman yang tidak stabil lagi sekarang ni lah. So untuk ke tempat-tempat lain ke Syria, insyaAllah selepas ni mungkin dalam Ramadan ada misi juga ke tempat-tempat tadi, itu mungkin kita akan buka insyaAllah. So nanti tunggukan saja, maknanya ada misi-misi yang kita akan buka kepada awam dan ada misi-misi yang kita terpaksa hadkan lah disebabkan keadaan keselamatan dan juga kestabilan politik yang berada di tempat yang kita pergi tu. Ada lagi? Tak ada? Oh, sila. Waalaikumsalam. Saya sudah dapatkan ataupun macam kepastian lah, macam di mana yang sekali saya puji Amal Palestin, saya tengok tadi statistik penyampaian saluran disampaikan dengan baik walaupun krisis yang berlaku pada Ramadan tahun lepas. Saya dah nak tahu maksudnya adakah Amal Palestin sudah bekerja dengan backup plan macam mana di situasi awal yang terjadi macam tahun lepas berlaku lagi, bukan kita minta tapi mungkin berlaku lagi pada tahun ini. So mungkin boleh saya ringkas cara kerja tu macam mana jika turun cara kerja dirancang seperti ini, dan jika situasi dua kawasan berlaku penyeluruhan dia berjalan mungkin plan B macam mana cara penyaluran berlaku. Saya ramai juga yang tahu lah kan. Ya. Situasi perang lah berdasarkan pada situasi perang yang berlaku. So kebiasaannya kita sebenarnya memang ada beberapa backup plan lah, sebab dia bukan sahaja berdasarkan kepada perang yang berlaku di Timur Tengah, terutamanya di Palestin, tetapi kadang-kadang juga polisi-polisi yang sentiasa berubah. Bukan sahaja polisi di peringkat antarabangsa tapi juga polisi di peringkat Malaysia itu sendiri. So jadi maknanya cara-cara bantuan yang kita salurkan, cara-cara bagaimana kita nak memastikan bahawasanya kita punya bantuan yang kita dah kumpulkan ni dapat disampaikan kepada rakyat Palestin. So maknanya memang ada plan-plan yang telah kita ubah lah. Sebab tu kita memerlukan kepada rangkaian kerjasama di pihak-pihak yang terlibat bersama-sama dalam membantu rakyat Palestin. Maknanya bukan sahaja daripada Malaysia tetapi juga daripada negara-negara lain, daripada negara Eropah, daripada negara Timur Tengah sendiri, daripada Turki, daripada Qatar, daripada Kuwait. Jadi keseluruhan tu kita gabungkan mana yang boleh maknanya menyalurkan bantuan-bantuan yang kita buat. Seperti
sebagaimana yang berlaku pada tahun lepas, maknanya kita cuba juga untuk menghantar misi untuk masuk ke Gaza. Kan, alhamdulillah kita berjaya bersama-sama dengan Miles of Smiles. Kan, kita bagi pada masa itu lebih kurang dalam 400,000 USD. Kan, pertama sekali apa maknanya bantuan kecemasan yang pertama kita berikan masuk dalam dalam konvoi itu. Walaupun orang kita tak berjaya nak masukkan, tapi alhamdulillah bantuan-bantuan tu dapat sampai. Kan, jadi maknanya bantuan-bantuan dapat sampai berdasarkan kepada perbincangan. Maknanya orang yang pergi ke Mesir tu dia berbincang dengan kerajaan Mesir dan juga pihak-pihak yang terlibat di sanalah. Bagaimana untuk memudahkan kita memberikan bantuan. Untuk di Syria pun sama juga. Itu sebab kita kena ada hubungan bukan saja orang-orang yang ada di Syria tetapi juga orang-orang yang ada di Turki. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan daripada rakan-rakan NGO kita di sini juga banyak memberikan kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan ataupun menjalankan plan-plan kecemasan yang perlu kita laksanakan supaya bantuan-bantuan yang kita terima itu dapat kita salurkan dengan baik dan sampai kepada sasaran yang kita mahukan. Ada? Ada lagi soalan? Okey. Jadi dengan apa soalan yang terakhir tadi yang telah dijawab oleh Ustaz Omar Sufian bin Abdul Piut, CEO Aman Palestin, maka selesai sidang media kempen Ramadan bersama, rancang amalan anda untuk hari ini. Saya bagi pihak Aman Palestin Berhad sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini, sudi meluangkan masa untuk kita bersama-sama dalam sidang media hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Di saat kita di sini teruja menyambut kedatangan bulan Ramadan, mereka di sana يحسوا انه في بهجة للعيد لرمضان، بدنا نقرب رمضان. ايه قال ايه يعني اذا اجى رمضان لا في يعني سحور، تاخذيني بهالكلمة منيح نجيب، يعني اذا بدنا كيلو جبنة حقه صار هذيك الحسبة. mereka juga teruja seperti kita. Namun dengan ketiadaan bekalan makanan, Ramadan kali ini seperti tiada bezanya dengan bulan-bulan lain bagi mereka. بده تفاح، قال له 4 كيلو ب10,000 نشهد له، اجى صار يبكي ويخبط بده وما معنا نجيب له. طيب شو بدنا نعمل له؟ Bukan sekadar itu, tangisan anak yang menahan lapar sudah menjadi makanan keluarga ini. هيك بتبكي، كمان بيلزمها كثير اغراض ومقصرة بطريقة يعني. Adakah anda sanggup melihat mereka terus menderita? Ayuh, bersama Aman Palestin, kita bantu keluarga ini di dalam kempen Ramadan bersama Palestin, Syria dan Yaman. Setiap sumbangan anda mampu memberikan senyuman kepada mereka.
Setiap Muslim pastinya berasa amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Begitulah saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Mereka juga berhak untuk menikmatinya bersama. Namun begitu, pada saat ini mereka diuji dengan kehidupan yang amat sukar. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan pada tahun ini melalui kempen Ramadan Bersama Palestin, Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin. Ingat, sedekah yang paling utama ialah sedekah di bulan Ramadan. لا يروي عطش الروح إلا باب الريان